cerita fantasi, fairy tale. Kebanyakan kanak-kanak hari ini, mereka hanya mengetahui cerita fairy tale dari negara barat sahaja. Contohnya Cinderella, Barbie, Rapunzel, Snow White dan lain-lain. kami ingin mengajak anda untuk kita sama-sama bangkitkan karya penulisan sastera kreatif dan semantik di negara kita. Kerana kreativiti kritis nadi karya bermakna. Jadi hari ini kami ingin membawa anda semua terbang ke dunia fantasi sastra dengan karya yang bertajuk Revolusi Putera Mahkota dan Ratu Langit. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Kumpulan kami akan membentangkan KPPB iaitu Kapasiti Pedagogik Pembelajaran Bermakna bagi mata pelajaran penulisan kreatif kanak-kanak dan semantik bahasa Melayu. Kami dari kumpulan PISMP BMSK1 semester 3 tahun 3 ambilan Jun 2019. Mata pelajaran ini telah diajar oleh Dr. Rozani binti Ahmad dan Encik Hafifi bin Horitz. Kumpulan kami diberi nama iaitu Metaforisma. Berikut merupakan ahli-ahli kumpulan kami iaitu yang pertama Akilah Husna, yang kedua Rubek Smile dan yang ketiga Ahmad Fazal dan yang keempat saya sendiri Fizatul Azwani. Hasil pembelajaran yang telah kami dapati dalam mata pelajaran BMMB 3103 iaitu yang pertama, kami dapat menghasilkan karya kreatif berdasarkan kebolehan berfikir secara kreatif dan kritis. Kami dapat menilai hasil karya kreatif secara efektif dalam pembentangan kumpulan. Kami dapat menganalisis perubahan semantik dalam peribahasa secara kritis dan kami juga dapat menghasilkan teks menggunakan teori semantik sebagai bahasa dalam pembentangan secara berkumpulan. Seterusnya kita pergi kepada kerangka konsep KPPB. Cerpen yang telah kami hasilkan bertajuk Revolusi Putera Mahkota dan Ratu Langit. Berdasarkan KPPB ini, iaitu telah menggabungkan dua mata pelajaran iaitu penulisan kreatif sastra kanak-kanak dan semantik bahasa Melayu. Kami telah menggunakan peribahasa yang tinggi tampak jauh, yang dekat julung bersua. Dalam cerpen ini, kami telah menggunakan teori semantik, teori logik simbolik. Kandungan yang terdapat dalam cerpen ini ialah tema, persoalan, watak, latar, plot, teknik, gaya bahasa, nilai bunyi dan pengajaran. Bagi semantik bahasa Melayu, kami telah menggunakan peringkat analisis dalam menghasilkan karya cerpen ini, iaitu peringkat semantik, sintaktik dan pragmatik. Kreativiti kritis nadi karya bermakna ini merupakan fokus B-Idea Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna yang melibatkan pembelajaran BMMB 3103 iaitu pengajaran penulisan kreatif sastra kanak-kanak dan mata pelajaran BMMB 3123 iaitu semantik bahasa Melayu. Baiklah, seterusnya persoalan dari Big Idea. Terdapat 6 persoalan iaitu yang pertama, apakah takrifan peribahasa dalam konteks semantik? Peribahasa merupakan ujaran orang Melayu yang memiliki makna leksikal yang diungkapkan secara kiasan bagi menyampaikan makna secara analogi dan perbandingan. Persoalan yang kedua, sejauh manakah pemilihan aspek peribahasa sesuai dijadikan sebagai tema penulisan karya kreatif? Jadi baiklah, pemilihan aspek peribahasa sangat sesuai dijadikan tema penulisan bagi menghasilkan karya kreatif lebih puitis dan dramatis. Peribahasa sebagai tema penulisan juga dapat mencetuskan fungsi peribahasa dalam karya dan membangkitkan daya fikir di kalangan pembaca serta menimbulkan nilai estetik dalam sesebuah karya kreatif. Persoalan yang ketiga iaitu bagaimanakah analisis peribahasa dapat membantu dalam penulisan karya kreatif. Analisis peribahasa dapat menambahkan kefahaman penulis berkaitan sesuatu peribahasa dengan lebih mendalam serta meningkatkan kejituan dan ketepatan dalam penghasilan karya kreatif. Baiklah, persoalan yang keempat iaitu bagaimanakah tema peribahasa dapat mencetuskan kreativiti dalam penulisan karya secara kritis. Tema peribahasa dapat menjadi garis panduan kepada penulis untuk mengolah karya kreatif dengan skop yang lebih berfokus dan berkesan bagi mencetuskan kreativiti dalam penulisan karya secara kritis. Persoalan yang kelima, bagaimanakah pemahaman terhadap teori semantik dapat menjelaskan makna peribahasa melalui penulisan karya. Teori semantik memberikan pemahaman yang menyeluruh dan bermakna serta merungkai makna leksikal peribahasa dengan terperinci sekaligus dapat menghasilkan karya kreatif yang lebih bermutu dan berkualiti. Baiklah, persoalan yang terakhir iaitu sejauh manakah
perubahan semantik dalam peribahasa dapat menonjolkan kreativiti penulisan karya bermakna secara kritis. Perubahan semantik dalam peribahasa yang berlaku seiring dengan peredaran zaman dan budaya masyarakat amat relevan bagi menonjolkan kreativiti penulisan karya bermakna secara kritis yang membawa kepada kepelbagaian masyarakat dan budaya pada masa kini. Baiklah, ini merupakan kemahiran yang diperoleh. Terdapat 8 kemahiran, iaitu kemahiran yang pertama, kemahiran komunikasi, kemahiran mengurus maklumat, kemahiran menakul, kemahiran mengilustrasi, kemahiran berfikir, kemahiran ICT, pemikiran kritis dan kemahiran menganalisis. Seterusnya, model pembelajaran pelajar. Terdapat 3 elemen di sini, iaitu aspirasi, perhubungan dan belajar cara belajar. Yang pertama, aspirasi, iaitu asas sosial yang penting yang sentiasa memerlukan tujuan dan makna dalam hubungan dengan orang lain. Jadi sepanjang kami menyiapkan tugasan ini, kami banyak menjalinkan hubungan dan berinteraksi dengan individu lain tentang peribahasa yang telah kami pilih untuk mendapatkan maklumat yang lebih tepat. Peribahasa yang telah kami pilih iaitu yang tinggi tampak jauh, yang dekat julung bersua merupakan peribahasa yang jarang didengar dan jarang diguna pakai oleh masyarakat dalam kehidupan seharian mereka. Jadi kami percaya setiap orang memiliki cara pemikiran dan kefahaman yang berbeza. Oleh itu, melalui interaksi sosial yang telah kami wujudkan dengan ramai orang, kami mendapat idea yang lebih, pengetahuan yang luas serta pandangan yang berbeza berkaitan peribahasa tersebut. Maklumat yang telah kami peroleh daripada pelbagai individu membantu kami dalam mengolah penulisan serta menjadikan penulisan kami lebih kreatif dan kritis. Baiklah, elemen kedua, perhubungan, iaitu pencapaian murid dipengaruhi oleh jangkaan murid terhadap diri sendiri dan persepsi orang lain terhadap diri mereka. Jadi sepanjang proses kami menyiapkan tugasan ini, kami sentiasa menjaga komunikasi dengan individu lain untuk mendapatkan maklum malas yang lebih berkesan dengan komunikasi dua hala yang diwujudkan. Elemen yang ketiga iaitu belajar cara belajar. Pelajar bertanggungjawab terhadap pembelajaran dan memahami proses pembelajaran. Jadi sepanjang kami menyiapkan tugasan ini, kami belajar cara untuk mendapatkan maklumat, mengumpul maklumat, menyiapkan maklumat serta menyebarkan maklumat tersebut. Sepanjang kami menyiapkan tugasan ini juga, kami banyak menggunakan pelbagai teknologi serta aplikasi-aplikasi yang membantu kami untuk menyiapkan tugasan ini sebaik mungkin. Seterusnya iaitu elemen pengajaran bermakna 6C. Yang pertama, karakter, sasiah. Pelajar aktif mendapatkan maklum balas untuk meningkatkan kefahaman, corak pemikiran dan pendekatan pembelajaran teori semantik dan peribahasa dalam penulisan karya kreatif. Yang kedua, citizenship, kewarganegaraan. Pelajar selesa untuk membentuk perspektif sendiri dalam menganalisis isu. Pelajar bebas memilih dan menganalisis konteks makna peribahasa yang digunakan dalam penulisan karya kreatif. Yang ketiga iaitu kolaboratif. Pelajar mengambil tanggungjawab aktif secara individu dan kolektif untuk memastikan kerjasama berkesan dengan pensyarah bagi menghasilkan karya kreatif dan kritis yang bermakna. Yang keempat iaitu communication, komunikasi. Pelajar mahir berkomunikasi secara koheren semasa membentang karya kreatif dan menggunakan unsur digital bagi meningkatkan kecekapan, kualiti dan nilai komunikasi. Yang kelima iaitu pemikiran kritis, critical thinking. Pelajar berfikir dan saling bekerjasama melalui perkongsian pemikiran dan intuitif dan sinergistik agar penggunaan tema peribahasa bersama teori semantik disesuaikan. Yang keenam iaitu creativity. Pelajar boleh mencari idea yang asli dalam menghasilkan penulisan kreatif dan kritis agar fleksibel, berdaya maju, kreatif, inovatif, realistik dan membantu guru dalam proses PDP Bahasa Melayu. Seterusnya, model 3E iaitu engagement, enhancement dan extension. Apakah yang dimaksudkan dengan E yang pertama iaitu engagement atau keterlibatan? Penggunaan teknologi dapat meningkatkan rekaan pelajar, bertukar pendapat, berkongsi idea dan mendapatkan inti berkaitan peribahasa yang dipilih serta plot cerita yang hendak dibina melalui rakan-rakan dari IPG lain dan para pensyarah bahasa Melayu yang lain. Enhance atau peningkatan pula ialah teknologi dapat membantu pelajar meningkatkan pelbagai pengetahuan berkaitan penciptaan cerpen yang lebih memutu, penulisan dan penerbitan yang lebih meluas seperti menggunakan gambar, e-book dan sebagainya. Manakala E yang terakhir ialah extend atau perluasan.
Penggunaan teknologi dalam penghasilan dan penerbitan cerpen ini membolehkan hasil karya dapat disebar luas dengan lebih pantas melalui pelbagai rangkaian media massa dan jaringan seperti WhatsApp, Instagram, TikTok dan sebagainya. Seterusnya, banyak pengalaman yang diperolehi sepanjang kursus BMMB 3103 dan BMMB 3103. Antara pengalaman tersebut termasuklah dapat menghasilkan karya dengan menulis cerpen secara kreatif dan kritis. Kami juga dapat menilai makna peribahasa berdasarkan teori semantik dalam karya yang dihasilkan. Akhir sekali dapat membentangkan hasil karya kreatif secara kritis dan inovatif. End product, cerpen yang telah dihasilkan ini bertajuk Revolusi Putra Mahkota dan Ratu Langit. Cerpen ini dibina menggunakan aplikasi Canva dan dipersembahkan dalam bentuk flipbook. Berikut merupakan link dan QR code untuk mengakses flipbook ini. Cerpen ini terdiri daripada 12 halaman dan diselipkan gambar atau visual untuk menarik minat pembaca. Jadi kami menggunakan 3 jenis pelantar media sosial, yaitu WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Ini merupakan bukti perkongsian karya tersebut dengan khalayak ramai melalui media sosial. Dan berikut merupakan maklum balas yang telah kami terima. Dan secara keseluruhannya, karya ini mendapat sambutan yang amat memberangsangkan serta respon yang positif dari orang ramai. Baiklah, berakhirlah sudah pembentangan e-showcase kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna oleh kumpulan kami. Kami berharap semoga apa yang telah kami sampaikan memberi manfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih.